walaupun ada banyak sekatan dan nampaknya kita tidak boleh berceramah, kita tidak boleh buat himpunan, walau bagaimanapun menjelang ke hari-hari pada penghujungan ini, nampaknya sambutan rakyat makin hangat dan isu yang dikemukakan melalui media sosial, melalui interaksi dengan pengundi, nampaknya banyak isu-isu utama telah menjadi topik perbualan dalam pilihan raya negeri ini. Saya yakin sambutan terhadap PH ada penambahan dan juga kita lihat rakyat pada mulanya mengambil satu sikap yang agak dingin terhadap pilihan raya negeri ini. Tapi pada kebelakangan ini kita lihat banyak pengundi sedar betapa pentingnya melaksanakan tugas untuk tanggungjawab sebagai pengundi dalam perkara ini, kerana pilihan raya negeri ini jadi penentu bagi banyak perkara. Banyak isu yang ditimbulkan oleh Pakatan Harapan ini tidak terjawab atau tidak boleh dijawab. Isu yang kita bawa adalah perkara yang sangat dekat kepada rakyat, isu penyelewengan. Baru-baru saja semalam kita dengar tentang permohonan Najib untuk dapat dana 100 juta untuk kediaman diri atau untuk membeli aset untuk diri sendiri. Ini menjadi satu pembahasan besar dan Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional tidak dapat jawab perkara ini. Akhirnya kita lihat banyak taktik-taktik yang tidak etikal digunakan untuk mengalih pandangan rakyat daripada isu pokok, iaitu PRN ini akan menentukan pentadbiran negeri pada masa yang akan datang, dan kita perlukan sebuah kerajaan yang stabil, yang inklusif dan juga prihatin kepada rakyat. Sudah tentu kita harapkan satu majoriti yang selesa. Kita jangkakan rakyat Melaka bijak untuk memilih dan mereka akan wujudkan keadaan yang stabil dengan memberi sokongan penuh kepada Pakatan Harapan. Walau bagaimanapun, sekiranya pengundian ini yang telah diputuskan tidak mempunyai satu majoriti yang selesa, dia harus bergantung kepada kematangan pimpinan masing-masing. Rakyat mengharapkan kematangan kita untuk membawa negeri ini ke arah yang rasional, yang stabil dan boleh mentadbir dengan mengutamakan keperluan rakyat. Jadi sekiranya tidak ada majoriti yang jelas, ia sangat bergantung kepada bagaimana kepimpinan untuk membawa satu resolusi melalui perbincangan dialog yang akan mewujudkan kestabilan. Saya tidak mahu preempt apa bentuk kerajaan yang ada, tapi kita perlukan semua pihak bekerjasama dan meletakkan rakyat sebagai keutamaan. Jadi saya yakin sekiranya pimpinan dari dua kem ini mereka boleh bersikap terbuka dan bertindak secara rasional, meletakkan kepentingan masyarakat, negara dan negeri dan juga rakyat sebagai prioriti, saya yakin penyelesaian boleh kita capai. Saya agak kita menghormati Tun Halil sebagai seorang tokoh politik yang berpengalaman, mempunyai kebijaksanaan dan juga
juga sebagai, walaupun waktu dia sebagai Setiausaha Agung UMNO, saya pernah bertemu dengan beliau dalam satu kisah yang agak luar biasa. Buat pertama kali saya berinteraksi dengan Tun Halia adalah semasa pilihan raya kecil lunas. Sekarang ni di pilihan raya negeri. Di lunas itu, kalau ingat waktu itu ada ketegangan dengan beberapa banyak bas yang dibawa itu disyaki sebagai membawa pengundi hantu. Iaitu bas itu ditahan oleh penyokong pakatan pada waktu, barisan alternatif pada waktu itu, dan dibawa ke balai polis. Dan Tun Halia waktu itu sebagai Setiausaha Agung UMNO berunding dengan saya yang mewakili barisan pembangkang waktu itu untuk mencari satu penyelesaian di mana akhirnya secara aman bas ini dibawa keluar daripada kawasan lunas. Sejak itulah kita menjadi kawan. Saya rasa apa yang saya ingin bawakan ialah ada tokoh-tokoh tertentu, walaupun kami tidak bersama corak politik, tetapi boleh berinteraksi sebagai kawan, sebagai sahabat. Saya dengar daripada perbualan dengan dia waktu saya dan beberapa pemimpin adakan afternoon tea dengan Tun. Dia menunjukkan dia seorang yang terbuka dan juga inginkan perubahan. Mungkin tidak secara terus terang Tun menyatakan sokong Pakatan Harapan. Dengan tindakan yang dilakukan oleh beliau yang dulu sebagai seorang pemimpin veteran UMNO, yang sebelum ini budaya singkir menyingkir, mengisolasikan satu sama lain itu ditunjuk sebagai contoh untuk berubah. Sekarang ni walaupun kita berlainan parti, boleh duduk bersama dan inginkan perubahan yang lebih baik untuk rakyat Malaysia. Jadi saya agak mesej itu jelas, iaitu satu, perubahan harus laku. Secara implisitnya Tun menunjukkan dia tidak ada masalah sekiranya Pakatan Harapan memerintah. Keduanya juga dia menunjukkan bahawa dalam politik ini kita tidak perlu permusuhan, kita tidak perlu selalu tegang atau antagonistik terhadap satu sama lain, tapi sebaliknya kita boleh duduk bersama untuk berbincang, cari cara yang paling baik untuk memanfaatkan rakyat ini. Jadi saya sangat terima kasih, menghargai kehadiran Tun, dan saya yakinlah sekiranya Pakatan Harapan memerintah, kita harus mengambil banyak lagi nasihat dan kebijaksanaan beliau untuk membimbing pentadbiran Melaka yang baru ini. Saya rasa mesej itu cukup jelas. Saya tidak ada masalah sekiranya Tun bertemu dengan UMNO dan juga bertemu dengan kita, tapi itu adalah satu kemajuan yang besar. Kita meloncat daripada politik sempit yang sentiasa bertembung secara dahsyat, secara tidak berkompromi, tapi sebaliknya kita membawa satu budaya politik baru di mana semua pihak boleh duduk bersama untuk kebaikan negara dan rakyat. Saya agak pertama sekali saya seru kepada semua laksanakan tanggungjawab kita sebagai pengundi. Ini bukan saja satu hak, tetapi ini adalah tanggungjawab kita terhadap anak cucu kita, terhadap generasi yang akan datang. Sila cuba sedaya upaya, termasuk mereka yang merantau, mereka yang tidak ada di Melaka, cukup masa lagi boleh sampai
besoklah ambil bas ke atau mandu sendiri pulang ke Melaka untuk mengundi. Itu pertama. Kedua, fikir baik-baik masa depan negara kita, masa depan Melaka. Kita akan memilih di antara pentadbiran yang bersih, yang inklusif, yang cuba membawa kesaksamaan kepada semua rakyat, dan dibandingkan dengan politik lama yang memboros, yang telah terbuktinya dengan rekod rasuah, yang bertengkah atas kepentingan diri sendiri, merebut jawatan dan tidak ada hala tuju untuk membangunkan ekonomi dan mewujudkan keharmonian masyarakat. Itu pilihan di antara dua corak politik bagi rakyat Melaka. Jadi saya sudah tentu, saya yakin sudah tentu mereka yang bijak dan mereka yang prihatin kepada masa depan negeri ini, sudah tentu mereka jelas akan pilih Pakatan Harapan. Memang betul Pakatan Harapan bukan sempurna. Kita ada kelemahan, kita juga ada perkara kesilapan, tapi yang penting ialah Pakatan Harapan adalah satu gabungan yang berjaya membawa semua kaum duduk bersama, membawa pimpinan dari ideologi yang agak berbeza, tetapi boleh duduk bersama untuk mencari muafakat. Asalkan kita meletakkan kepentingan rakyat itu di atas kepartian ini, kepentingan parti, jawatan dan lain-lain ini, boleh kita ketepikan atau kurang diutamakan dan kita boleh duduk bersama untuk kemajuan Melaka dan juga membawa satu peringkat meloncat kepada satu peringkat pembangunan yang lebih baik, kerana semasa COVID ini telah banyak pemusnahan dan juga dampak yang negatif kepada kehidupan rakyat, dan kita perlukan satu pimpinan yang stabil dan progresif untuk memulihkan kehidupan rakyat. Jadi mesej saya jelas, besok kita secara tenang ambil masa, jangan tidak pergi mengundi dan sokong Pakatan Harapan demi masa depan negeri ini dan juga demi kebajikan rakyat Melaka.